Remaja lelaki yang ditahan bagi membantu siasatan kes bunuh Remaja lelaki yang disyaki membunuh kanak-kanak orang asli Nur Aina Humaira Rosli. Remaja lelaki 17 tahun yang ditahan berkaitan kes bunuh kanak-kanak orang asli. Remaja lelaki yang ditahan berkaitan kes bunuh kanak-kanak orang asli. Kanak perempuan berusia 10 tahun di perkampungan orang asli Kampung Bersah, Pos Kuala Lumpur. Pada 17 Ogos 2024, seluruh rakyat Malaysia telah digemparkan dengan penemuan mayat Nur Aina Humaira yang juga murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Pos Kuala Lumpur di kawasan Berpaya di perkampungan orang asli Kampung Besar kira-kira 4.20 petang selepas semalaman dilapor hilang. Polis daerah Sungai Siput Superintenden Muhammad Kaizam Ahmad Shahabuddin dilaporkan berkata, hasil bedah siasat menemukan kesan koyakan pada kemaluan mangsa yang memungkinkan mangsa dirogol selain tekanan di bahagian leher. Kes yang pada mulanya disiasat sebagai mati mengejut kini diklasifikasikan semula sebagai kes bunuh mengikut Seksyen 302 kerana keseksaan, dan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Pembunuhan dapat ditakdirkan sebagai membunuh manusia lain dengan niat dan pada amnya. Kewarasan fikiran membezakan antara pembunuhan daripada bentuk homisid yang lain yang salah di sisi undang-undang. Dalam setiap jurisdiksi, sama ada lama atau moden, pembunuhan dianggap sebagai jenayah serius yang dikenakan hukuman yang berat. Selain itu, pembunuhan juga boleh ditakdirkan sebagai suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara menyalahi undang-undang ataupun tidak. Konsep pembunuhan pula boleh ditakrifkan sebagai tindakan sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan kematian seseorang. Pembunuhan dianggap sebagai salah satu jenayah yang paling serius dalam sistem undang-undang dan ia melibatkan perbuatan yang menghilangkan nyawa individu lain. Kes ini menunjukkan bahawa kesedaran dan keprihatinan terhadap golongan muda, khususnya yang berada dalam keadaan sosial dan ekonomi yang kurang bernasib baik, sangat penting. Program pendidikan dan sokongan sosial lebih mendalam perlu disediakan untuk golongan remaja, termasuk mereka yang datang daripada komuniti yang terpinggir. Ini juga boleh membantu mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul daripada tekanan hidup atau persekitaran yang sukar. Pendidikan juga memainkan peranan yang penting bagi memberi tahu remaja tentang nilai-nilai moral, pengurusan emosi dan kekangan dalam hubungan. Sangat penting untuk mencegah kejadian seperti ini. Remaja perlu dilengkapi dengan pengetahuan untuk menangani tekanan dan cabaran yang dihadapi, terutamanya bagi mereka yang datang daripada latar belakang yang sukar. Selamat sejahtera, nama saya adalah Duksha Anak Perempuan Jaya. Nombor kad matrik saya adalah D2024109763. Saya ingin mengongsikan tentang laporan arwah media masa, permasalahan delegasi, jurnal dan pengeluaran sosial. Kes saya yang ingin saya kongsikan adalah kes bunuh Nur Aina Humaira, remaja 17 tahun ditahan di reman. Faktor utama permasalahan dalam kes ini adalah yang pertama, keganasan terhadap kanak-kanak. Kes ini melibatkan perbuatan jenayah kejam terhadap seorang kanak-kanak yang masih bersekolah. Faktor ini mencetuskan kebimbangan tentang keselamatan kanak-kanak, terutama dalam komuniti terpencil seperti Pos Kuala Lumpur. Yang kedua adalah isu perhubungan keluarga. Tertuduh merupakan saudara terdekat mangsa, menunjukkan antaranya isu dalaman dalam keluarga atau komuniti yang membawa kepada kejadian tragis ini. Kesan-kesan permasalahan kepada diri dan orang lainnya adalah yang pertama, kehilangan nyawa dan trauma. Mangsa kehilangan nyawa akibat perbuatan jenayah, kerajian. Keluarga mangsa mengalami kehilangan anak tersayang yang membawa kesan emosi mendalam seperti trauma, kemurungan dan tekanan perasaan. Yang keduanya adalah kesan psikologi berpanjangan. Ahli keluarga mungkin berasa bersalah, marah atau tidak berdaya kerana tidak dapat melindungi mangsa. Yang ketiga adalah perasaan takut dan kebimbangan yang berpanjangan mungkin mempengaruhi kesejahteraan mental mereka.
seksual dan keselamatan diri. Memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak mengenai bahaya penderaan seksual, cara melindungi diri dan mengenal pasti situasi berisiko. Menekankan kepentingan mengenali sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Yang kelima adalah latihan ibu bapa dan penjaga. Memberi bimbingan kepada ibu bapa atau penjaga untuk memantau aktiviti kanak-kanak